Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada mukadimah ini kita membicarakan tentang talak dan fasah, tebus talak dan sebagainya. Kehidupan kita sehari-harian, jika anda seorang isteri yang baik, dilakukan zalim oleh suami, mohon cerai, tidak mahu cerai, mohon tebus talak, tidak mahu tebus talak, tetapi asyik ditendang, disepak, diterajang, wang dihabisi, apakah hak anda? Anda boleh menggunakan seksyen pasah. Tahukah anda apa itu seksyen pasah? Tunggulah, kita akan lihat pada segmen mukadimah, insya-Allah. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita ke rancangan mukadimah. Pada seri yang lalu kita telah membicarakan tentang tebus talak, iaitu talak yang perlu kepada penebusan. Dan pada pagi ini pada siang hari ini kita membicarakan tentang talak yang tidak perlu kepada tebus. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, talak yang tidak perlu kepada tebus iaitu talak 1, 2 dan 3. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita membicarakan bab talak ini, ada baiknya kalau kita tengok apakah hukum talak ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada ketikanya wajib talak ini. Bila mana? Wajib talak ini iaitu bila mana? Apabila suami melakukan ilak terhadap isterinya. Apa itu ilak? Ilak ini ialah satu sumpahan daripada suami. Dia mengatakan, wallahil azim, aku tidak akan tidur dengan kamu melebihi 4 bulan. Kalau aku bersama kamu juga, maka tertalaklah 1. Ataupun suami mengatakan dengan sumpah dengan nama Allah, wallahi, aku tak mau melakukan hubungan seks dengan kamu melebihi 4 bulan. Maka ini, jika suami ada mengatakan kepada kita dalam marah-marah ni, biasalah suami mengatakan, tak mau dah tidur dengan kamu ni, aku tak mau tidur dengan kamu setahun sebab kamu tak layan aku dengan sebaik-baiknya. Itu merupakan ilak. Ilak ini iaitu sumpahan daripada suami. Tetapi jika suami mengatakan demi Allah, wallahi, ya, mengatakan sebut nama Allah, barulah ilak itu berlaku. Jadi kalau suami tidak mau bersumpah tidak melakukan hubungan seks dengan isteri, berarti ia menjadikan ilak terhadap isterinya, maka wajib pada ketika ini dia mentalakkan isterinya. Manakala yang kedua iaitu sunat, iaitu bahawa jika suami tidak dapat menjalankan sebagai seorang suami dalam rumah tangga, maksudnya suami ini ada kelemahan tertentu pada fizikal dia, ya, tak boleh melakukan hubungan bersama suami isteri dan sebagainya, lemah ke dan sebagainya, maka pada ketika ini sunat ia mentalak isterinya. Dan makruh pula, makruh kita bercerai, makruh kita talak pada ketika mana? Jika ada perempuan itu yang mustaqim, kalau isteri kita baik, tak bolehlah kita cerai dia. Maka ketika ini kalau orang tiba-tiba, aku cerai kau, talak 1 lah, tiba-tiba mengata begitu kepada isterinya, hukumnya makruh dan haram. Haram ketika mana? Ketika haid. Jadi kalau kita marah ke isteri kita sekalipun, janganlah cerai pada ketika haid. Ataupun suci, ketika ketika suci daripada haid, kita setubuh, lepas tu kita cerai dia, itu dikatakan haram. Ataupun cerai dalam keadaan, ya, masa haid, nifas dan sebagainya. Jadi ini yang kita kena ambil tahu, yang perkara-perkara yang wajib sunat dalam menjatuhkan talak terhadap isteri kita. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, selanjutnya kita kena tahu, ya, apa talak ini terbagi kepada 2, sama ada soreh
ataupun kinayah. Soreh ini jelaslah kalau dia kata abang cerai kau talak satu. Itu abang lepas kau talak satu. Abang tak marah, abang cerai kamu. Talak kamu, cerai kamu, lepas kamu. Itu dinamakan dengan soreh, jelas. Maksudnya dalam keadaan soreh ini tidak perlu kepada niat lagi. Kalau suami kita berkelahi dengan kita, abang cerai you lah talak satu. Dia kata, abang kata, abang tak perasan lah tadi, abang tak ingat lah tadi. Tak boleh nah. Sebaiknya kalau suami mengatakan begitu kepada kita, kita pergilah mahkamah ya. Kita pergi mahkamah, apa yang perlu kita buat? Kita file Seksyen 50 pengesahan lafaz cerai. Biar hakim buat putusan sama ada jatuh ataupun tidak. Ya. Jadi tak bolehlah main-main talak semacam itu. Manakala yang kinayah pula, iaitu sindiran ya. Dia mengatakan angkat bungkus barang kau lah, balik rumah. Kita dah tak ada apa-apa lagi. Ya, ataupun dia berjumpa dengan girlfriend ataupun wanita. I tak kahwin lagi lah. I tak ada isteri. Padahal isteri dah 3. Ataupun isteri ada kat rumah. Bermakna di situ kalau dia niat pada ketika itu niat menceraikan, jatuh cerai. Ya. Kinayah ni kena jaga. Kadang-kadang ialah kita kan, orang kata apa, lidah lagi tergigit kan. Ini kan pula suami isteri ya. Biasalah kalau suami bercakap, abang tak nak dah dengan kau ya, berniat cerai maka jatuh cerai. Aku lepaskan kau, kalau niat cerai jatuh cerai. Begitu juga SMS ya. SMS kalau dia hantar aku cerai kau, tapi kalau dia niat untuk menceraikan maka jatuh cerai. Sebaik-baiknya sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jika berlaku begini, suami kata begitu, begini kepada kita, kita risau macam mana lah nak hidup lepas ni, suami cakap begini. Ni dah berapa kali dah. Sebaik-baiknya pada sidang isteri, pada sidang penonton isteri atau suami, kita boleh pergi ke mahkamah, kita file Seksyen 50 iaitu pengesahan lafaz cerai. Biar Tuan Hakim membuat keputusan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hidup ini ada jalan keluar. Janganlah kita apabila suami melafaz cerai, kita membiarkan begitu. Cerai sekali pun tak apa, 2 kali pun tak apa, 3 kali pun tak apa. Akhirnya duduk serumah. Apa akan jadi pada kita? InsyaAllah, tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali selepas ini. Penonton yang dirahmati Allah sekalian, tadi kita bicarakan pada isteri-isteri kita, kalau suami melafaz talak, jangan takut pada suami dan jangan buat-buat tak tahu, akhirnya duduk sekali. Apa akan jadi pada kita? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ambil tahu. Kalau jiran-jiran kita kena ambil tahu ya. Kalau jiran kita ada melafazkan kepada isterinya begitu begini, kita menasihatlah dia supaya pergi ke mahkamah untuk mencari jalan keluar. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, walau bagaimanapun dalam bab talak ini, tadi kalau suami melafazkan talak kepada isteri, bagaimana pula jika sekiranya isteri ini minta cerai, hari-hari minta cerai kepada suami, suami tak mau melafazkan cerai, sedangkan suami ni kaki minum, kaki perempuan, kahwin 10 tahun, kerja dia pagi-pagi tangkap burung, burung terkukur lah, burung macam-macam. Jadi isteri tak tertekan, nafkah tidak bagi, buat isteri ni macam dengan hamba ya. Dia nak pakai, dia pakai, kalau dia tak suka, dia sepak terajang. Pada ketika itu, apakah isteri perlu buat? Isteri perempuan ni, biasalah orang perempuan ni dia lembut ya. Sebab itu orang tua-tua mengatakan perempuan ni macam kerak ya. Bila dia kena air, dia lembut. Isteri pukul, sepak terajang dia buat tak tahu ya. Kita adik-beradik yang marah, dia tak marah. Akhirnya dia bertemu dengan suami dia, baik balik. Saya selalu mendapat pengalaman begitu ya. Sebenarnya
perempuan mesti ada kekuatan undang. Apabila kita disepak, diterajang, dilayan, tidak baik, tidak memberi nafkah. Apabila kita disepak, diterajang, kita terus membuat laporan polis dan pergi ke hospital. Pada ketika itu, mahkamah boleh, ya, maksudnya menggunakan fasah pada ketika itu. Jadi kita jangan salah mahkamah, apa ni mahkamah lambat sangat ni, bukan. Sebenarnya kes tidak kena pada tempat. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jika sekiranya suami membuat ataupun melakukan perkara yang tidak baik, tidak sesuai, maka kita boleh menggunakan fasah untuk meleraikan ataupun menceraikan perkahwinan tersebut. Kalau di awal siri yang lepas kita membicarakan tebus talak, kalau dia pergi mahkamah mohon cerai pada suami dia, suami kata kau bayar 1 juta pun aku tak cerai kau, berarti tebus talak pun tidak boleh. Akhirnya dia boleh menggunakan bab pasah, ya. Jadi saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan boleh menyemak pada Seksyen 53, makna kata di situ sidang penonton boleh melihat, ya, banyak tema-tema yang membolehkan isteri memohon pasah daripada suami, ya. Yang pertama, kita minta dia cerai, dia tak mau cerai. Sekarang ni biar hakim cerai dia, kalau memenuhi terma-terma tersebut, ya. Jadi kita orang perempuan ni janganlah bila dah anak 5-6 baru nak pergi mahkamah, padahal awal perkahwinan dah kena sepak terajang dah, ya. Alangkah lebih baiknya kalau di awal perkahwinan dapat diselesaikan dengan baik, ya. Saya selalu melihat, ya, bila datang mahkamah dia tak ada bukti, ya. Sepatutnya masa suami sepak terajang, masa itulah kita membuat laporan polis. Bukan kita nak suruh tangkap suami kita, tetapi kita nak mengajar suami kita bahawa perempuan ini bukanlah untuk disepak terajang, ya. Di awal perkahwinan pun Rasulullah menyarankan isteri bukan kerja masak ke apa, isteri bersiap-siap di rumah menunggu kepulangan suami, ya. Suami keluar cari duit, tetapi bukanlah menganggap isteri ini sebagai bahan sepak terajang. Dalam Seksyen 53 ni, penonton di rumah, tuan-tuan dan perempuan boleh menggunakan Seksyen 53 jika sekiranya minta cerai pun tak nak bagi, tebus talak pun tak mau. Jadi tuan-tuan boleh menggunakan Seksyen 53 di antaranya, suami hilang setahun, tak melakukan hubungan seks selama setahun, ya, tak bagi nafkah melebihi 3 bulan, mudah saja, ya. Suami tak bayar nafkah 3 bulan, jadi perempuan ataupun isteri-isteri di rumah boleh memohon pasah pada mahkamah, ya. Islam ini luas, Islam ini adil, ya. Bukanlah Islam ini tidak adil. Sebab itulah terma-terma yang diberikan, supaya isteri boleh menuntut hak. Saya melihat bahawa isteri ataupun perempuan pada hari ini harus bijak, ya, menggunakan undang-undang yang ada supaya dapat menjaga diri mereka, ya. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, pada bab pasah ini agak luas sekarang. Setelah Dewan Undangan Negeri masing-masing negeri telah bersetuju kita luaskan pasah. Jadi kalau ada sebarang masalah rumah tangga, berarti kalau suami membuat kekejaman, perempuan boleh melihat pada Seksyen 53 tersebut supaya perkahwinan ataupun nikah tersebut boleh diceraikan. InsyaAllah kita berjumpa lagi kembali selepas ini, InsyaAllah. Lagi kita, tuan-tuan dan sidang penonton di rumah yang dirahmati Allah sekalian, pada membicarakan bab rumah tangga ni, memanglah tak dapat dinafikan, saya melihat bahawa dalam rumah tangga ini dia tidak mengenal, ya, kamu cikgu ke, kamu ustaz ke, kamu imam ke, kamu hakim ke, kamu YB ke. Penceraian ni pasti, ya. Sebenarnya bukan pasti. Maksudnya setiap orang itu akan menghadapi perkara yang macam itu. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jadi sebagai pengetahuan,
jika kita dilakukan yang tidak baik terhadap suami kita, ya, banyak, ya. Maksudnya, kalau ingat tak tuan-tuan dan perempuan masa kita berkahwin tersebut, bahawa saya jika sekian-sekian dengan ini bertaklid jika saya tidak memberi nafkah kepada isteri saya selama 4 bulan berturut-turut, ataupun meninggalkan isteri selama 4 bulan berturut, ataupun melalui mudarat syar'i. Jadi kita kena fikir, kalau taklid yang suami baca pada awal perkahwinan itu telah dilanggari oleh suami, sebenarnya perempuan pada ketika itu ada hak untuk menuntut taklid di mahkamah. Jadi kalau isteri menuntut taklid di mahkamah, hakim boleh membuat putusan, ya, berdasarkan taklid yang telah dilakukan. Jadi kalau kita tengok taklid mudarat ni banyak, ya. Sekarang kita lihat mudarat tu banyak, ya. Ketika isteri period, ya, ada juga bersama dengan isteri. Itu mudarat namanya. Pada anggapan saya anggap melakukan hubungan seks pada isteri terang haid adalah mudarat pada saya. Begitu juga sodomi isteri ataupun melakukan hubungan seks di belakang suami. Suami melakukan sodomi, ya. Itu adalah mudarat. Tetapi isteri kadang-kadang malu, ya, terpaksa. Jangan risau, ya. Sebenarnya itu kalau memberi mudarat kepada kamu, wahai isteri-isteri, kamu hendaklah failkan kepada mahkamah bahawa suami telah melanggar taklid. Jika melanggar taklid, mahkamah ataupun hakim boleh buat keputusan, ya, sama ada hendak memfasahkan nikah tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Sekarang kita lihat, ya, banyak kekejaman yang berlaku, ya, di dalam rumah tangga. Kalau tuan-tuan, ya, mungkin tak percaya kalau saya nak gambarkan pada hari ini tak selesai semua masalah. Cuma yang saya nak beritahu, perempuan mesti ada hak, mesti faham, ya. Apabila diri disakiti, jangan membiarkan, ya. Suami ni dia macam ni lah, ya. Kalau sepak terajang, lepas tu pujuk isteri balik pula, tak apalah. Tetapi 3 bulan kena terajang pula, kena sepak pula, ya. Jadi sekali suami buat kepada kamu, wahai isteri, kamu terus membuat laporan polis, ya, ataupun pergi ke hospital mengambil medical check up, buat sebagai exhibit ataupun satu pameran apabila diminta hakim besok. Jadi kita kena simpan, ya. Jadi kalau kita berhati-hati dalam hidup ini, insya-Allah dalam rumah tangga kita kita dapat berhati-hati, ya. Kalau kita berhati-hati, suami nak sepak terajang, dia ingat jangan tampal. Dia ingat sebab apa? Dulu pernah dia tampal isteri, tetapi isteri telah membuat laporan polis, ya. Begitu juga, ya. Setiap bulan dia ambil duit bini, ya. Waktu dia ambil duit isteri itu, ya, rekodkan bila dia ambil duit, ha? Itu dikira di dalam terma pasal, tak silap saya, Seksyen 53, boleh juga dia melupuskan harta isteri. Boleh juga isteri memohon pasal di mahkamah, ya. Sebab itu kalau penonton-penonton yang ada hari ini, lebih baiknya kita melihat, ya, kita melihat segmen ini, kita boleh memberi penerangan. Kita menjadi lawyer lah, menjadi peguam syar'i, bagi tahu kepada orang yang ada kes itu, begini, ya. Jadi sukar pada kita kadang-kadang orang pergi mahkamah tersebut, mai buat apa ni? Nak cerai? Cerai apa pasal? Dia tidak tahu, ya. Jalan cerita macam mana suami buat kat dia, bila dia pergi mahkamah, bila dia pergi balai polis, bila dia buat laporan doktor, itu asas, ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan kita mesti ingat, ya. Sebab Rasulullah SAW bersabda, akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khulqan wa khiyarukum linisaihim khulqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isteri-isterinya. Rasulullah kata, kalau orang tu nak tahu dia baik tak baik, dia baik dengan isteri dia. Ini dengan bini garang macam apa lagi,
dengan orang lain baik. Tak boleh nak kita anggap sebab isteri kita ini adalah dia lah teman sehidup semati kita. Tak ada lah yang lain. Kalau dalam hati kita nak pasang satu lagi ke, ada peluang, makna kata hidup kita susahlah ya. Jadi biarlah kehidupan kita, biarlah sehidup semati kita, dialah sehidup semati kita, semacam kita kenalan dulu. InsyaAllah Rasulullah kata sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian ialah orang yang berbaik dengan isterinya. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, satu lagi hadis, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Jadi Rasulullah sendiri dia baik kepada isteri dia ya. Rasulullah baik ya kepada isteri. Jadi kita hendaklah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita berbaik sangka, berbaik dengan isteri kita. Susah senang pun bersama. Dulu masa baru kahwin, susah senang dapat bersama. Apabila suami ada duit sikit, biarlah kita bersama-sama dengan isteri kita. Memanglah orang lelaki ni 40, masa tu nak handsome. Jadi orang perempuan ialah ya 40 agak kurang sikit. Tetapi hati dan perasaan isteri-isteri kita tak pernah berubah. Tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah kita berjumpa lagi di lain masa, di lain segmen. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.